Kemudian mereka berucap, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami dan berikanlah apa yang telah kamu janjikan kepada kami. Allahu Akbar. Roh-roh ni dia sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kamu bagilah pada kami, temukanlah kami dengan saudara-saudara kami yang meninggal dunia ni, kami nak berjumpa semua. Di kalangan mereka tu berdoa kepada Allah. Kemudian, dan berikanlah apa yang telah kamu janjikan kepada kami. Yang kamu janjikan pada kami. Sedangkan arwah orang kafir berada dalam perut burung yang berwarna hitam, makan dan minum api, serta kembali ke batu yang ada dalam neraka. Mereka berucap, ya Tuhan kami, janganlah kamu mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami, dan jangan kamu pula didatangkan apa yang telah kamu janjikan kepada kami, iaitu kerosakan-kerosakan yang mereka buat tu. Mereka harap supaya mereka tidak didedahkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sanakhudu ma'arikana ma'hum wa sanamdi jumu'an narudhum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat peluang di mana Allah telah mengurniakan pada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu sebegini lagi. Walaupun kita dalam tempoh yang sebegini, namun kita diberi peluang oleh Allah untuk kita menambahkan sedikit bekalan dalam hidup kita untuk pada masa-masa yang akan datang nanti. Bekalan yang saya maksudkan ialah ilmu yang kita perlu tahu apa keadaan yang akan berlaku pada masa yang akan datang pada diri kita berdasar pada neraca agama Islam yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kehidupan kita untuk kita tidak teraba-raba kala mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan tahu bahawa orang kita ni bila hidup di atas dunia ini, ramai di kalangan kita ni hidup dan kita sibuk dengan urusan dunia, sehingga kan kita tak tahu apa benda yang akan berlaku lepas pada dunia. Lepas pada dunia ni kita tak tahu apa pun. Ada orang kita dia tak ambil kira langsung. Sedangkan dalam Islam dia suruh kita ambil kira tentang bagaimana nak hidup lepas pada kita hidup di dunia ini. Perbincangan kita ni boleh kata semenjak daripada 3 bulan yang sudah membincangkan pada setiap malam, kita bincangkan dan kita bicarakan mengenai bagaimana perjalanan kita pada masa yang akan datang nanti, supaya bila kita sampai di kalangan kita ajal dan kita dah dipanggil menghadap untuk di hadapan Allah nanti, kita boleh jawab depan Allah bahawa kita telah belajar dalam hidup kita dan kita telah tahu apa keadaan yang kita lalui, dan sewaktu mana kita hidup di atas dunia ini pun kita sentiasa betulkan jalan hidup kita. Kita bimbang kalau sekiranya kita hidup di atas dunia ni, kita ni terseleweng jalan daripada jalan agama. Sehingga kan bila kita dipanggil menghadap depan Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada Allah, daripada keadaan demikian. Oleh demikian, dalam perbincangan kita pada kali ini, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan bicarakan di manakah letaknya roh-roh setelah mana berlaku kematian di kalangan kita. Roh kita ni kita akan keluar pergi ke mana? Orang kita ni akan sibuk tanya. Bila kita masuk dalam kubur, maka ke mana roh itu akan berada? Kita pernah sebut sebelum daripada ni, roh orang yang beriman pada Allah akan terlonjak naik ke atas. Manakala roh orang yang kufur dan orang yang zalim, ataupun roh orang yang zalim, orang munafik dan orang kafir akan terjunam ke dalam muka bumi, 7 petala bumi ke dalam ini untuk diazab dan disengsarakan mereka. Dalam hidup kita ni kita buat pilihan lah sekarang. Sama ada kita nak biar roh kita ni semakin naik, darjat kita di sisi Allah pun semakin dekat di sisi Allah sampai naik ke Sidratul Muntaha.
sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincangkan di mana ruh orang mukmin berada. Dan mulai daripada malam ni insya-Allah kita akan bicarakan tentang mengenai di mana letaknya ruh berada setelah mana kematian. Berdasar pada firman Allah Taala dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah." Sesungguhnya kami telah menghidupkan kamu daripada jiwa yang satu. Maknanya kamu hidup ni datang daripada mana? Daripada satu je jasad. Siapa dia jasad dia? Nabi Adam AS. Min nafsin wahidah. Daripada siapa? Turun lagi, turun sampai bapa kita. Sebab tu bapa ni seorang, suami ni mesti seorang. Dia panggil, kenapa dia? Min nafsin wahidah. Suami ni tidak boleh jadi macam isteri. Isteri boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4. Nak sebutnya isteri. Manakala suami, min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Allah jadikan demikian. Manusia ni kami jadikan huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Kami kembangkan manusia ni daripada jiwa yang satu, iaitu suami. Sebab tu dibankan daripada anak mana pun ban pada ayah dia. Itu cara dalam hidup. Lepas pada tersebut Allah Subhanahu wa taala sebut famustaqarrun wa mustauda. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut daripada jiwa yang satu itu lalu kalian disediakan tempat famustaqarrun wa mustauda. Kamu ditentukan tempat kamu, roh kamu datang, kemudian duduk di mana. Kemudian daripada famustaqarrun diletakkan roh kamu di situ, wa mustauda, dan juga roh kamu dikembalikan balik semula roh kamu ni pergi ke mana? Wa mustauda. Allah sebut, dan di mana ditempatkan, dikembalikan balik roh kamu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ciptakan demikian? Allah. Tak boleh kita sebut Tuhan ni ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, tak. Tapi sebut qul huwallahu ahad. Kamu kena sebut Allah ni ialah satu je. Tuhan ni satu saja. Sebut pada semua orang kafir, sebut pada kawan-kawan kita yang tak beriman lagi pada Allah, bagi tahu pada mereka Tuhan ni satu. Dan kalau ada orang bukan Islam yang dengar dalam siri kuliah kita ni, kita sebut banyak kali, bagi tahu pada mereka bahawa Allah ni esa, Allah ni satu. Tuhan ni, kalau kamu kata ada Tuhan langit, ada dewa itu, dewa ini, semua ni satu penipuan iblis, dia panggil. Iblis menipu manusia. Tetapi yang kita kena tahu bahawa Tuhan ni adalah satu saja. Allah, siapa yang bagi tahu? Dia sendiri, Allah. Allah yang bagi tahu pada kita, Allah ni huwallazi ansha'akum. Huwa dia, yakni Allah. Allah ni satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ni satu. Min nafsin wahidah. Daripada mana? Daripada jiwa yang satu. Daripada satu jiwa. Lalu famustaqarrun. Lalu kamu dikekalkan, berada, disediakan tempat untuk kamu menetap. Wa mustauda, dan tempat untuk kamu kembali. Ulama-ulama bincang, tempat menetap itu adalah tulang sulbi. Katanya alim ulama. Famustaqarrun, kat mana kamu menetap dalam hidup kamu di peringkat awal? Di dalam tulang sulbi. Wa mustauda, manakala tempat yang penyimpanan pula adalah kehidupan akhirat setelah mana kematian. Bila kita mati ni, roh ke mana? Lalu kita akan bincang satu-satulah, insya-Allah, daripada beberapa hadis-hadis. Yang pertama kita bincang roh orang yang mati syahid terlebih dahulu. Kerana kematian yang patut dicemburui di atas dunia ni, mati yang bagaimana? Yang patut dicemburui, mati syahid. Mati syahid setelah mana mati Nabi, mati para siddiqin, para syuhada, mati orang-orang mati syahid. Ni kena cemburu dengan orang dapat peluang mati syahid. Kerana tak adalah balasan orang mati syahid berjuang di jalan Allah, laisal jaza illal jannah. Tak ada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan bagi orang yang mati syahid. Lalu bagaimana ruh orang yang mati syahid? Orang yang perang di jalan Allah, orang yang mati di jalan Allah, semata-mata mempertahankan agama Allah. Dia mempertahankan agama Allah daripada celaan manusia yang mencela. Dia pula dalam dunia kita sekarang ni, dia pula menjadi askar cyber, dipanggil, mempertahankan syariat Islam. Ini di antara perkara yang penting juga dalam dunia kita hari ni. Tuan-tuan yang terlibat dengan internet ni,
tuan-tuan kena wakafkan diri tuan-tuan untuk mempertahankan agama Islam. Mana-mana orang yang ditulis sembarangan terhadap Islam, maka kita kena pertahankan. Kita tak boleh biarkan orang hina Islam, tak boleh. Kalau kita biarkan depan mata kita dengan telinga kita dengar, tiba-tiba kita ada kuasa, tiba-tiba kita tak tahan orang yang nak serang kita dan sebagainya, nak serang Islam. Kita biarkan orang serang Islam tersebut. Bila kita mati, kita akan menyesal. Bila kita mati, kita akan menyesal pada diri kitanya. Islam diajar, kamu hidup kamu korbankan. Nafiduka ya Rasulullah. Kita sanggup korbankan nyawa kita, tenaga kita, harta benda kita untuk Islam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar dalam surah Al-An'am ayat yang ke-98 ni, pamustaqarrun, di mana tempat yang beradanya ruh-ruh berkumpul di sulbi itu. Kemudian hidup pula di atas dunia. Bila kita hidup di atas dunia, kita pula bagaimana kita hidup di atas dunia ni? Berjuang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah. Satu ketika kita ditembak mati, satu ketika kita dibom, satu ketika kita dipancung tengkuk kita. Kitanya menghadap depan Allah. Lalu bila kita menghadap depan Allah, kita dipanggil para syuhada, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita nikmat yang orang mati syahid. Nikmat orang mati syahid ni tak terkiralah besarnya nikmat. Pahala yang besar, bernilai lebih daripada emas dan perak yang jutaan harga yang ada atas dunia, bila dapat peluang mati syahid. Tu diajar dalam Islamnya, mati syahid ni di antara perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Islam suruh asy-syahidu amanina. Mati syahid ni menjadi cita-cita di kalangan setiap orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ruh-ruh para syuhada itu berada di sisi Allah. Mana-mana orang yang mati syahid, ruh dia berada kat mana? Berada di sisi Allah. Itu kena ingat kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah. Macam kita ni lah, kita ni biar orang yang hidup menjadi pejuang-pejuang agama. Jangan kita jadi pejuang-pejuang kepada RBA, musuh untuk menghancurkan Islam. Jangan kita pula jadi demikian. Jangan share bahan-bahan orang yang nak menyebabkan kerosakan pada orang Islam yang lain. Kita kena share bahan-bahan yang mengukuhkan kekuatan jiwa sesama Islam. Itu barulah dianggap orang mukmin dalam hidup kita ni. Kemudian orang ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut para syuhada itu berada di sisi Allah dalam perut yang berwarna hijau, yang menyeberangi sungai-sungai di syurga ke mana saja yang dikendaki, dan kemudian kembali ke pelita yang bergantungan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni kelebihan lah orang yang mati syahid. Mana-mana orang mati syahid, roh dia dalam perut burung yang warna hijau yang menyeberangi sungai-sungai dalam syurga. Sungai-sungai yang luas dalam syurga. Kemudian sungai tersebut dibawa roh tersebut melayang-layang ni yang dikendaki, dan kemudian kembali balik ke pelita yang bergantungan di arasy Allah. Allahu Akbar. Ni kelebihan orang yang mati syahid lah. Kemudian disebut lagi, orang yang mati, kelebihan orang mati syahid ni bagaimana besarnya. Disebut laginya tentang mengenai roh orang mati syahid. Umar Kabsyah Ibnu Marur menuturkan, Nabi SAW pernah masuk menemui kami. Diceritakan Rasulullah SAW masuk berjumpa dengan sahabat. Lalu kami bertanya mengenai arwah-arwah, roh-roh. Beliau menyebut kriterianya. Tetapi beliau memanggil Abdul Raif seraya berkata, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mengenai arwah-arwah, roh-roh. Beliau menyebut kriteria dia. Tetapi beliau menangis bila menangisi Ahlul Bait seraya berkata, sesungguhnya roh-roh orang yang beriman itu berada dalam perut perut burung yang berwarna hijau. Tu senang kita. Maknanya ada yang sebut bukan orang syahid je, bahkan orang yang beriman, dia meninggal dunia, roh dia berada dalam burung yang berwarna hijau yang dipelihara dalam syurga.
Roh tersebut berlega dalam syurga. Berlega dalam syurga. Kemudian memakan buah-buahan dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Roh orang yang beriman pada Allah makan buah-buah dalam syurga Allah, meminum air syurga serta kembali ke pelita yang terbuat daripada emas yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Macam lebah lah. Lebah ni dia cari benda-benda yang baik, terbang je. Kemudian lepas masuk, dia balik ke sarang dia. Lebah kan? Jadi demikian. Kemudian mereka berucap, "Ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan saudara-saudara kami dan berikanlah apa yang telah kamu janjikan kepada kami." Allahu Akbar. Roh-roh ni dia sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, kamu bagilah pada kami, temukanlah kami dengan saudara-saudara kami yang meninggal dunia ni, kami nak berjumpa semua." Di kalangan mereka tu berdoa kepada Allah. Kemudian, "Dan berikanlah apa yang telah kamu janjikan kepada kami." Yang kamu janjikan kepada kami. Sedangkan arwah orang kafir berada dalam perut burung yang berwarna hitam, makan dan minum api serta kembali ke batu yang ada dalam neraka. Mereka berucap, "Ya Tuhan kami, janganlah kamu mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami, dan jangan kamu pula didatangkan apa yang telah kamu janjikan kepada kami." Iaitu kerosakan-kerosakan yang mereka buat tu, mereka harap supaya mereka tidak didedahkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang kafir lah yang dipanggil demikian. Tetapi kita nak sebutnya tentang mengenai roh orang yang beriman, dalam roh orang mati syahid, tempat dia dalam mana? Dalam burung yang berwarna hijau yang Allah jadikan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara daripada Ibn Abbas disebut bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Rasulullah pernah sebut, ketika sahabat-sahabat kalian terbunuh pada perang Uhud, kalian terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan arwah mereka di dalam perut burung-burung warna hijau. Perut-perut yang burung warna hijau yang menyeberangi sungai-sungai dalam syurga. Ni kalau ditanya, berada kat mana roh-roh mereka ini? Berada dalam sungai yang dalam sungai tersebut berada di dalam sungai yang menyeberangi sungai-sungai dalam syurga, memakan buah-buahan syurga dan akan kembali ke pelita yang terbuat daripada emas yang bergantungan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Roh orang yang beriman pada Allah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila mereka gugur syahid di perang Uhud itu, roh-roh mereka ni dalam perut burung warna hijau. Roh-roh mereka sebut dalam perut sebesar mana burung tersebut, wallahu alam, tak diceritakan. Kemudian burung warna hijau tu tiap-tiap masa menyeberangi sungai-sungai di dalam syurga. Seberang sungai, jauh nak seberang sungai tu makan masa. Sungai yang luas, yang cantik, yang indah. Kemudian sampai menyeberangi sungai itu, memakan buah-buah dalam syurga. Orang yang roh mereka di kalangan orang mukmin, dia makan buah-buah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali ke pelita yang terbuat daripada emas yang bergantung di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sabarlah dalam kita mentaati perintah Allah ini. Biar kita ni bertahan dan bertahan dalam mentaati perintah Allah, supaya kita bertemu dengan janji Allah. Bertemu dengan janji Allah kat mana? Dan kita dapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Sa'id Ibn Mansur menuturkan riwayat daripada Ibn Abbas, dia mengatakan arwah para syuhada itu berjalan dalam perut burung yang berwarna hijau yang hinggap di buah pohon dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita salah, kiranya burung ni dalam keadaan yang dia boleh berjalan, roh ni boleh berjalan dalam perut burung yang hinggap di dahan-dahan dalam syurga Allah, pokok-pokok dalam syurga Allah. Dia tengok keadaan yang berlaku ini sendiri. Kalau dunia ni, kalau kita tengok kapal terbang lah, kapal terbang dia pergi ke satu tempat, burung dalam syurga tu ibarat kapal terbang lah. Dihinggap di mana-mana dahan-dahan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tengok suasana syurga Allah. Dia dalam kalau kita kapal terbang, kalau mudah kita nak sebutnya, dalam helikopter yang mahal dan mewah, roh ini dibawa tunjuk tengok dalam syurga, suasana dalam syurga dan sebagainya. Sementara daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut para syuhada itu
para syuhada itu pergi pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Orang-orang mati syahid, Rasulullah kata, mereka ni akan bergerak siang hari, bergerak je dalam burung yang warna hijau tu, pergi merayau-rayau dalam syurga Allah, kemudian pulang balik pada petang hari. Petang je balik. Kemudian kembali ke tempat persemayaman mereka di dalam pelita yang bergantung di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ni terjawab ni, malam ni terjawab. Berapa pertanyaan di kalangan kita. Habis roh arwah ayah kita tu ke mana? Dalam syurga. Berterbangan dalam burung. Berbeza-beza orang, berbeza-beza yang mereka dapat. Dan nanti kita akan terangkan sikit pada kita ni gambaran bagaimana berbezanya keadaan seorang bila seorang tersebut soleh, maka lagi naik kedudukan dia. Apakah kalian mengetahui satu karamah yang paling utama yang dengan itu aku memuliakan kamu? Allah berfirman pada mereka, apakah kalian mengetahui suatu karamah yang paling utama yang dengan itu aku akan memuliakan kalian? Mereka menjawab, tidak ya Allah, tetapi kami menginginkan agar kamu mengembalikan arwah kami ke jasad kami sehingga kita dapat berperang sekali lagi di jalan Allah, di jalan kamu itu ya Allah. Katanya orang yang mati syahid ni, bila keadaan begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tanya, ada lagi yang kamu nak selain pada ni? Mereka jawab, cukup ya Allah, padan dah yang ni. Kerana tak adalah nikmat yang paling mereka suka waktu mana mereka dalam keadaan yang sebegini, kecuali mereka mengembalikan arwah kami ke jasad kami. Kalau kamu boleh hantar balik, kami hidup balik di atas dunia, kami nak perang balik dan kami nak gugur syahid balik. Orang mati syahid. Hadis riwayat daripada Al-Baqi' dan Al-Mukhallid. Masih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id disebut bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya arwah para syuhada itu berada dalam perut burung yang berwarna hijau yang terbang dan hinggap di taman syurga. Tu senang ceritanya, macam kapal terbang lah, bergerak daripada satu tempat. Roh-roh ni berterbangan dalam syurga Allah, dalam burung yang warna hijau. Sebesar mana burung tu wallahu alam lah, tapi hinggap dan juga singgah di mana-mana dahan yang mereka nak berhenti tersebut, lalu adalah di pelita yang bergantung di arasy Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman pada mereka, Allah sebut, apakah kalian mengetahui suatu karamah yang paling utama yang dengan itu aku memuliakan kalian? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami menginginkan agar kamu mengembalikan balik arwah kami ke jasad kami sehingga kami dapat berperang sekali lagi di jalan kamu tersebut. Itu disebut tentang hadis yang digambarkan tentang orang mati syahid. Sementara daripada Anas Ibn Malik disebut bahawa Nabi SAW juga pernah bersabda, Allah akan membangkitkan para syuhada dari dalam perut burung yang berwarna putih. Mereka berada dalam pelita yang bergantungan di arasy Allah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Shaykh yang cerita tentang Rasulullah kata, dalam burung putih, bukan warna hijau, dalam burung warna hijau. Senang ceritanya ambil dua-dua lah. Hijau pun ambil, putih pun ambil. Jadi lambang pas. Senang ceritanya. Itu maknanya demikian. Dalam suasana, dalam perut warna putih, perut burung warna putih, mereka berada di pelita yang bergantungan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundah daripada Sa'id Ibnu Suwaid bahawa Ibnu Shihab pernah menanyakan arwah orang yang beriman. Ni lepas pada orang mati syahid, kedudukan orang yang beriman pada Allah. Dia menjawab, pernah sampai berita kepadaku bahawa arwah para syuhada seperti burung yang berwarna hijau yang hinggap di arasy Allah. Pagi dan pulang petang ke taman-taman syurga. Mereka mendatangi Allah Ta'ala setiap hari. Mereka mengucap salam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Allahu Akbar. Ni kelebihan orang mati syahid lah. Orang mati syahid ni Allah jadikan kemuliaan demikian. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Hatim daripada Ibn Mas'ud bahawa dia mengatakan, sesungguhnya arwah para syuhada berada dalam perut burung berwarna hijau dalam pelita yang berada di bawah arasy Allah. Arwah-arwah itu berjalan di syurga sekehendak hati mereka, lalu kembali ke pelita lagi. Sementara arwah anak-anak orang yang beriman juga berada dalam perut burung yang warna hijau
yang terbang dan hinggap di syurga sekendak hati mereka lakukan demikian. Suasana alam yang lain dah. Masuk dalam kubur, hidup di alam yang lain. Semua alam nikmat. Allah jadikan nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat merayau je dalam syurga. Sekarang ni, kita ni jangan sedih lah tengok orang lain merayau kejap-kejap shopping, kejap-kejap window shopping macam-macam. Sikit lagi door shopping pula dia panggil. Door shopping. Dan di kalangan kita pun rasa, Allah, aku tak dapat nikmat yang demikian. Tapi sebenarnya orang yang dia sabar, dia berjuang di jalan Allah, dapat nikmat yang jauh lebih indah lagi daripada nikmat indahnya di dunia ini. Kadang-kadang orang shopping kan, berkereta-kereta, berbekas-bekas, yang bawa barang-barang shopping itu kiri dan kanan, beria dia bawa barang-barang tersebut. Tapi benda apa yang dapat di dunia? Tapi bila kita ni orang yang hidup, jaga Islam, pertahankan Islam, sampai kita gugur syahid, membawa Islam ni sampai gugur syahid kita, bangun di akhirat nanti, dalam kubur je, roh kita ni diterbangkan dalam burung yang warna putih ataupun warna hijau, dalam keadaan yang bersama dengan anak-anak kecil, anak-anak arwah-arwah yang meninggal dunia yang kecil-kecil ni, sementara pagi dan petang pada hari ke taman-taman dalam syurga, bergerak dalam taman-taman ke syurga ini yang tak berhenti-berhenti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah janji untuk seorang. Syurga ni sebelah mana? Untuk seorang ni, seorang je. Syurga ni sebelah mana? Aku sediakan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sebuah syurga ni di antara langit dan juga bumi. Untuk seorang baru. Taman-taman dalam tersebut, taman-taman yang ada sepohon pokok yang dalam syurga Allah tu. Kalau kita nak lintas, nak berjalan, nak lintas teduhan pokok tu sendiri, teduhan pokok tu selama 70 tahun belum habis lagi. Allahu Akbar. Besarnya nilai pokok-pokok dalam syurga Allah. Pokok tu datang daripada mana? Daripada zikir kita lah. Bila kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekali sepohon pokok yang Allah tanam dalam syurga, tertulis nama kita. Tertulis nama Ahmad Dusuki bin Abdurrani. Pokok tu akan panggil kita untuk kita masuk dalam syurga. Malah bahkan kita belajar sebelum daripada ni, bilik-bilik dalam syurga tu bergentayangan. Di atas di awan-awan tu, kalau kita dongak tengok awan yang berada belakang saya ni, tuan-tuan tengok awan yang berada belakang saya, kita tengok tinggi, kita tengok bilik-bilik dalam syurga tu. Allah jadikan di antara awan dengan awan tu ada bilik, kita boleh berjalan di antara bilik. Orang kat luar boleh nampak kat dalam nampak kat luar, dalam keadaan indah yang amat sangat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Nak cerita pun tak gunalah, dia panggil anak-anak muda kita ni, kalau kalian rasa bangga dengan pakaian orang-orang barat, kalian bangga dengan pakaian-pakaian yang orang yang entah daripada mana, tapi kalian tak bangga dengan pakaian Rasulullah. Agak-agak kalian boleh bertemu dengan Rasulullah bangga tak dengan kalian? Pada diri kita ni, kita kena faham pada diri kita ni, biar kita ni bila kita hidup berjuang jalan Allah, bila kita hidup berjuang di jalan Allah, suatu hari kita dibunuh kerana mempertahankan agama Allah dalam hidup kita, lalu kita dianggap mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara daripada Anas Ibn Malik disebut bahawa Nabi SAW juga pernah bersabda, Allah akan membangkitkan para syuhada daripada perut burung yang berwarna putih. Mereka berada di pelita yang bergantungan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, lebih kurang samalah. Rasulullah cerita bahawa Allah akan bangkitkan para syuhada dari dalam perut burung yang berwarna putih. Rasulullah sebut demikian. Mereka akan berada di pelita yang bergantungan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundah daripada Sa'id Ibnu Suwaid bahawa Ibnu Syihab pernah menanya arwah orang yang beriman. Dijawabnya, pernah sampai berita padaku bahawa arwah para syuhada seperti burung yang berwarna hijau yang hinggap di arasy pagi-pagi dan juga pulang pada petang hari ke taman-taman syurga. Mereka mendatangi Allah Ta'ala setiap hari sambil mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Mas'ud bahawa ia mengatakan, sesungguhnya arwah para syuhada berada dalam perut burung
yang berwarna hijau dalam pelita yang berada di bawah arasy Allah. Arwah-arwah itu berjalan, roh-roh itu berjalan-jalan di syurga sekendak hati mereka tersebut, lalu kembali ke pelita lagi. Sementara arwah anak-anak orang yang beriman juga berada dalam perut burung yang terbang dan hinggap di syurga sekendak hati mereka tersebut. Abu Darda pernah ditanya mengenai arwah para syuhada. Dia menjawab, arwah mereka itu berupa burung yang berwarna hijau yang berada di pelita-pelita yang bergantungan di bawah arasy yang terbang dan hinggap di syurga sekendak hati mereka tersebut. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini. Kemudian yang kedua, mereka berada di mana, insya-Allah kita sambung pada malam yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Saya nak jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Khairul Amir Ramli tanya, seperti biasa saya keluarkan zakat simpanan saya bayar melalui pusat zakat. Tapi kali ini saya nak bayar pada matan dengan niat membayar zakat pendapatan saya. Apa pendapat Ustaz? Memang dialu-alukan sangatlah. Memang kita nak sangatlah, mudah-mudahan. Rosnani Sudin tanya, apa beza haiwan akikah dan korban semasa di akhirat nanti? Pahala dia berbezalah. Pahala akikah sunat dia dituntut, manakala korban pun sunat dia panggil. Sunat yang kita digalakkan, tapi lebih baik akikah kalau belum diakikahkan. Tapi dah sampai akik balik, tak perlu lagi akikah. Kalau dah sampai akik balik, kanak-kanak dia dah akik balik, kita tak perlu dah akikah, korban untuk dia. Buat ibadah korban untuk dia. Shanaz Balkis Erdin tanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah roh yang sedang dikebumikan merasa sedih bila ada anak-anak yang tidak sempat datang ke pengkebumiannya? Dia bergantung kepada amalan. Kalaulah kerana tak dapat datang tu memang sengaja tak nak datang, maka sedih. Sengaja tak nak datang, maka di saat mana dia menunggu, tunggu kedatangan anak dia tak datang, ataupun anak dia tak ambil peduli langsung pada dia, dia akan kecewa, dia akan sedih dengan apa yang berlaku. Kemudian tapi kalau kerana tak dapat datang itu ada halangan syar'i, halangan katakanlah nak datang macam baru ni PKP, tak boleh datang. Misal contoh, yang boleh datang ialah di kalangan mereka saja yang tertentu, maka di waktu tersebut tak ada kesedihan. Bahkan Allah hantar malaikat-malaikat untuk menjadi rupa-rupa anak-anak mereka tersebut untuk mengiringi jenazah itu sampailah dikebumikan, dan muka-muka orang-orang yang disayangi bila dekat menghampiri dengan kematian, bila dia seorang yang soleh dalam hidupnya. Roy tanya soalan, semasa ziarah kubur ibu kita, jika duduk sebelah mana Ustaz? Menghadapnya ataupun menghadap kiblat untuk baca doa Yasin dan doa? Menghadap muka dia. Roy menghadap muka dia. Muka dia menghadap ke kiblat, kita membelakangkan kiblat. Kita menghadap ke muka dia, yang disunatkan dan diafdalkan kita buat demikian. Saya nak tanya, Muhammad Hafiz tanya, saya nak tanya, lepas kita dah dihisap masuk syurga neraka, lepas tu kita pergi mana Ustaz? Terus duduk dalam neraka syurga ke atau ada alam lain lagi? Tak ada dah alam. Muhammad Hafiz, tak ada dah alam. Masuk syurga, masuk neraka, habis dah alam. Habis dah alam. Berada dalam syurga tu sampai bila-bila, khalidina fiha abada, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Kalau dihumban ke dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Kemudian ada lagi pertanyaan di kalangan sahabat-sahabat kita, Ustaz nak tahu boleh tak kita buat ibadah korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Siti Zaliha, saya dah sebut banyak kali, korban ni untuk orang hidup je. Orang yang meninggal dunia, kalau dia wasiat, sekali je kita buat. Ulama-ulama sebut demikian. Tapi kalau dia tak wasiat, tak perlu kita buat untuk orang dah meninggal dunia. Kerana dia dah meninggal dunia dah. Waktu mana dia hidup, dia tak buat. Yang kita nak tolong dia apa dia? Bersedekah di atas nama dia. Itu boleh. Itu cara yang kita boleh lakukan demikian. Rosidah Mijah tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pahala yang disedekahkan untuk kedua orang tua, kita dapat sama ke pahala sebut? Dapat. Jangan kedekut, jangan risau. Kita dapat benda yang demikian. Syah Alis tanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah tanda mimpi mak kita meninggal dunia? Masuk ni dah kali kedua saya mimpi. Lepas saya mimpi, saya terjaga tengah-tengah malam sebab terkejut mimpi tersebut. Mudah-mudahan ibu kita, dia sedang menyayangi kita dan mengharapkan kita berbuat kebaikan untuknya. Itu doa-doa lah. Bangunlah doa kepadanya. Itu cara demikian.
Arsyad nanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau saya sedekah surah Al-Mulk ke arwah, sampai tak ke arwah? Tapi baca kat rumah je. Kubur arwah ada kat kampung pula. Tu cara demikian. Boleh sampai, insyaAllah. Bacalah ayat Quran, bacalah, buatlah sedekah. Semuanya, insyaAllah sampai dan sampai pada mereka. Bakal jenazah sebut hati-hati Kak Nomah, jangan sampai terpelanting nasi goreng tu dah lah. Kawal emosi Kak Nomah. Kak Nomah, ya baik Pak. Kak Nomah, Allah, alhamdulillah tu ada pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan tersebut. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, siapakah yang dikecualikan daripada melalui titian sirat? Mereka yang masuk syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah, terus masuk dalam syurga. Ada kumpulan yang demikian, para nabi, para siddiqin, dan ada yang sebut lalu juga, tapi sepantas kilat lalu juga. Pandangan alim ulama bincang demikian. Ahmad Ganu, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya Ustaz, adakah sedekah kepada si mati sampai tak kepadanya? Contohnya derma kat masjid atas namanya. Sampai, insyaAllah sampai. Tak percaya cuba mati, tak percaya. InsyaAllah sampai mati, sampai pada mereka yang dah meninggal dunia, bersedekah di atas namanya, insyaAllah. Ustaz nak tanya, korban yang dah meninggal tu, kita dah jawab sebentar tadi. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat ini, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita semua lah, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu jadikanlah roh-roh arwah ayah kami, roh-roh anak-anak kami, roh-roh sahabat-sahabat kami, dan mereka yang bersama dengan kami di dunia ini, ya Allah, sebelum daripada ini, di tempat illiyin, ya Allah. Kamu jadikanlah mereka di saat ini, ya Allah, di kalangan hamba-hamba kamu yang disayangi dan dikasihi oleh kamu, ya Allah. Kuk lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka di antara taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kamu jauhkanlah kami, ya Allah, daripada mereka-mereka yang seringkali menikam kami di sebelah belakang, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, untuk kamu elakkan kami, ya Allah. Kamu sisihkan kami, ya Allah, daripada mereka-mereka yang seringkali mengambil kesempatan di atas kelemahan diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu satukanlah hati-hati sesama kami ini, ya Allah. Jauhkanlah perpecahan yang tak berkesudahan di negara kami ini, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang kami sedang deritai ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب
المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله